Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azalia Farisha binti Muhammad Arif Azani dari tahun 5 Ibnu Sina, Sekolah Kebangsaan Gong Nangka. Membaca itu jambatan ilmu dan dengan membaca kita juga dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Baru-baru ini, saya ada membaca sebuah buku siri budaya warisan Malaysia yang bertajuk Permainan Tradisional yang ditulis oleh Marwiyah binti Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh Get Smart Publications Sendirian Berhad dan dicetak oleh UG Press Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 72 muka surat. Buku ini banyak memberi pendedahan tentang budaya tradisional masyarakat Melayu dan amat sesuai untuk bacaan pelajar sekolah rendah seperti saya. Buku ini banyak membincangkan tentang permainan-permainan tradisional yang terdapat di dalam masyarakat tradisional kita. Buku ini disertakan dengan gambar warna-warni yang sangat menarik. Antara permainan yang diceritakan dalam buku ini seperti congkak dan gasing, yang dinyatakan jenis-jenis gasing seperti gasing berembang, gasing buku benang, gasing jantung, gasing piring, gasing pinang, gasing uri dan gasing pangkah. Buku ini juga menceritakan jenis-jenis waw, bahagian waw, cara pembuatan dan cara bermain waw. Selain itu, permainan batu seremban, dam aji, galah panjang jong-jong inai, keting-ting, konda-kondi juga disentuh secara menyeluruh dan mendalam. Bagi saya, buku ini sangat menarik kerana banyak permainan zaman dahulu yang saya tak pernah tahu seperti mahjong, sepak bulu ayam, sepak raga, sepak manggis dan tibau. Secara keseluruhannya, tidak rugi membaca buku ini kerana walaupun kecanggihan teknologi sekarang ini begitu ketara, tetapi seni warisan kita tidak sekali-kali hilang di minda kanak-kanak seperti saya kerana buku ini mampu mempertahankan warisan nenek moyang kita. Sekian, terima kasih. Penularan wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari 2020 selepas pelancong dari China yang memasuki tanah air dari Singapura disahkan menghidap wabak itu. Walaupun berlaku peralihan kerajaan, namun misi tetap sama, iaitu memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pelbagai inisiatif dilakukan kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapus segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Ini merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani wabak ini. Yang pertama, pada 16 Mac, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 hingga 31 Mac lalu di seluruh negara. Pada ketika itu, Malaysia yang memasuki fasa pembendungan akhir, lead containment, merekodkan 553 kes positif COVID-19, majoriti kluster jemaah tabligh dengan 12 individu dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Yang kedua, PKP dilanjutkan. Pelaksanaan PKPD mengakui situasi semasa di negara ini berkemungkinan menjadi lebih sukar. Tanggal 25 Mac, menerusi satu perutusan khas, Muhyiddin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Yang ketiga, kerangka holistik bantuan prihatin nasional. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan serta inisiatif yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Yang keempat, sinergi kerjasama kerajaan, swasta dan NGO. Dalam mendepani krisis, ia bukan sahaja melibatkan usaha daripada kerajaan semata-mata,
setiap lapisan masyarakat, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan (NGO) turut berperanan besar dalam memutuskan rantaian wabak ini. Beberapa hotel sebagai contoh telah menawarkan kepada kerajaan untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin. Malah telah ada hotel seperti di Cyberjaya telah pun mula memberi perkhidmatan sebagai pusat kuarantin kepada mereka yang baru pulang dari luar negara. Tindakan tegas dan kepantasan kerajaan melaksanakan pelbagai langkah pencegahan dan kawalan meletakkan Malaysia antara negara terbaik dalam menangani COVID-19 apabila merekodkan peratusan kes lebih rendah berbanding negara lain. Peratusan tinggi pesakit yang pulih dan kematian di Malaysia yang rendah turut membuktikan kerajaan mempunyai tata cara pengendalian pandemik antara yang terbaik dunia, katanya dalam kenyataan media hari ini. Perkara itu diakui Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan penghargaan dan sokongan kepada kerajaan dan pihak berkuasa dalam melaksanakan langkah tegas dan ketat bagi menangani penularan wabak COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata baginda menzahirkan sokongan terhadap keputusan kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 12 Mei. Katanya antara langkah lain termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan berisiko tinggi seperti di Kampung Sungai Lui Hulu Langat, Selangor serta Simpang Renggam Johor, Pasar Borong Kuala Lumpur serta Selangor Mansion turut berkesan membantu mengurangkan peratusan kes. Langkah tegas kerajaan menutup pintu masuk kepada pelancong luar untuk mengelak kemasukan kes positif luar atau kes import turut dihargai. Hasil daripada langkah-langkah itu, peratusan jangkitan positif COVID-19 Malaysia lebih rendah berbanding negara lain termasuk negara maju. Seri Paduka Baginda menyifatkan trend itu sebagai petanda baik dalam usaha Malaysia memutuskan rantaian COVID-19. Seterusnya menamakan PKP berdasarkan 6 Panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Berdasarkan rekod terkini, Malaysia berada di landasan tepat mengekang rantaian pandemik ini dan menamatkan PKP. Justeru Seri Paduka Baginda menyeru rakyat bersama memainkan peranan dan memikul tanggungjawab dengan memastikan keselamatan diri, keluarga dan komuniti. Katanya, saya sangat bersetuju dengan semua langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani gejala global ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.